A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan pertolongan dia kita dapat sekali lagi sambung pengajian kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua di akhirat besok. Kita sambung pengajian kita, kitab Penawar Bagi Hati. Yang mana kita? Pendahuluan, dah habis dah. Itu lah. Adapun faedahnya nombor 2. Situ lah. Kita tengok dalam pendahuluan. Masih lagi dalam pendahuluan kitab Penawar Bagi Hati. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Dan adapun faedahnya, tu lah. Faedahnya maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah. Faedah kita belajar ilmu ni, ilmu tasawuf ni, apa dia? Dia mengkosongkan hati kita daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Hati kita kosong, tak ada yang lain melainkan mengingati Allah. Itu faedah daripada belajar kitab, daripada mengamalkan ilmu tasawuf. Dan menghiasinya hati dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Kok mana pun tengok Allah. Kan? Tengok alam ni, teringat Allah Ta'ala. Tengok cawan, tengok air, dapat makan kenyang, dapat berjalan pergi ke masjid, pergi ke surau, solat berjamaah, dapat bersama keluarga, bersama isteri, dia dapat nikmat. Dan mendapat musibah pun dia memandang Allah. Itu inilah tu faedah mengamalkan ilmu tasawuf, belajar dan mengamalkan dia. Semua yang pandang Allah Ta'ala belakang. Macam orang ni lah, macam Laila dan Majnun. Laila ni kok mana pun dia nampak Majnun, Majnun kok mana pun dia nampak Laila lah. Kok mana pun dia nampak orang yang dia kasih. Mandi nampak kekasih dia, nak tidur nampak kekasih dia, nak makan nampak kekasih dia, semua macam tu. Nampak kekasih, kok mana pun nampak kekasih dia. Hati dia tak senang. Apa pun nikmat yang macam itulah dengan Allah Ta'ala pun. Apa lagi lah, lebih lagi dengan Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang kasih dengan Allah Ta'ala ni, dia tak peduli lah dunia. Yang gila dengan Allah Ta'ala. Kan? Dia kasih dengan Allah Ta'ala. Kan? Orang yang mabuk cinta macam tu lah, mabuk cinta. Kok mana pun dia tak senang, dia tak puas. Apa pun nikmat yang ada dekat dia, dia tak puas. Kecuali dengan kasih dia. Dia dapat bersama dengan kekasih dia. Dia kenang kekasih dia, baru dia lega. Ada kekasih depan mata dia, baru dia lega. Yang lain tu bagilah apa pun, dia tak lalu, tak masuk. Macam itulah orang yang hati dia kosong selain Allah Ta'ala. Dia tak nampak lah. Bagilah nikmat dunia macam mana pun, dia tak, semua tu tak melegakan dia kecuali dengan Allah. Bila dia kenang dengan Allah Ta'ala, baru dia lega. Itu faedah mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf. Macam tu. Dan adapun hantarannya, maka iaitu hati manusia, daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Hantaran ni apa dia? Topik bahas ilmu ni apa dia? Tu masuk hantaran. Topik dia apa? Hati manusia. Hati manusia. Itu pihak bahas, itu perbahasan ilmu ni. Ilmu tasawuf, hati manusia. Hati sini, jantung
Jantung. Hati kat mana? Hati sini. Hati kat sini Kabat. Sini jantung. Kita berbisik dalam hati ke dalam jantung? Jantung. Kita berbisik dalam hati ke dalam jantung? Dalam jantung sini. Kalau kita bisik kat hati, ada orang bisik kat sini. Kat mana hati kat mana? Sini tak ada, bisik kat jantung sini. Tapi tak apalah, bahasa kita panggil hati. Serangan jantung ke serangan hati? Jantung. Ni jantung. Roh dia benar, roh. Roh dalam jantung ke dalam hati? Roh kat jantung ni. Tak tahu kat mana. Tak tahu. Tak tahu kat mana. Tapi dia macam, kata ulama, roh ni dia macam apa ni, kayu yang basah yang tak kering lagi tu. Kan, bila dia kering, habislah, matilah. Macam itulah roh tak tahu macam mana. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Kan, dalam Al-Quran sebut, orang kafir tanya, apa dia roh, tentang urusan roh. Kan, tanya Rasulullah. Allah Ta'ala suruh Rasulullah jawab apa? Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah roh daripada urusan Tuhanku. Tak tahu. Kan, macam tu Ada macam-macam lah orang bahas roh ni dalam rupa bentuk kita sendiri. Kan, macam-macam. Tapi yang paling hak sekali, Ahli Sunnah wal Jamaah, serah dekat Allah. Roh ni macam mana tak tahu. Tak tahu. Dah. Kita kat sini. Jantung. Kan, jadi topik perbahasan ilmu ni adalah hati ni. Hati. Kita panggil hati, bahasa je lah. Kan. Tu topik bahas dia. Daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya, sifat-sifat dia, daripada pihak tu dibahas. Kan, tentang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah yang ada dalam hati kita ni, dalam jantung kita ni. Sifat yang baik dan sifat yang buruk, semua kat sini. Kan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kan, macam mana? Kan, bila baik hati ni, baiklah seluruh anggota badan. Rasulullah kata, bila jahat hati ni, jahatlah seluruh anggota badan. Semua kuat dalam. Semua daripada dalam hati. Jadi topik perbahasan ilmu ni tentang jiwa kita lah. Jiwa kita, kelakuan hati, tingkah laku hati kita. Dengki, kan, hasad, dengki, sangka buruk, kan, sangka buruk, bakhil, kedekut, pengecut, semua sifat-sifat sifat-sifat dalam ni. Macam tu lah. Dia bahas kat sini. Macam mana nak sucikan dia, nak bersihkan dia dan sebagainya. Itu topik dia. Topik perbahasan ilmu yang kita belajar ni. Fardu ain. Kan. Dan adapun hukumnya, maka fardu ain. Hukum belajar ni fardu ain. Setiap orang kena tahu. Atas setiap yang berakal lagi yang sampai umur. Ke atas yang berakal lagi balik. Wajib belajar ilmu ni, yang fardu ain dia. Dosa mata, apa yang dosa mata. Tangan, apa dosa tangan. Perut, apa dosa perut. Kaki, telinga, apa dosa-dosa dia. Kita kena tahu. Kan? Dan ilmu ni juga dia membahaskan apa dia yang boleh membatalkan pahala amalan kita. Kita kena belajar. Kena tahulah. Kan? Kita duk kira pahala, tapi pembatal pahala tu kita tak kira. Kan? Kena, ni ilmu ni dia cerita. Macam tu yang menghabiskan amalan kita kosong, free, tak dapat apa. Antaranya dengki, antaranya mengumpat. Itu boleh menghabiskan amalan kita, tak ada apa. Kan, iyyakum al-hasada fa innahu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Kan, jauhilah daripada hasad dengki, kerana dia memakan amalan kebaikan tu seperti api memakan api memakan kayu. Tak ada apa, tak ada amal, tak ada pahala apa. Jadi semua ni penting untuk kita belajar, untuk pastikan amalan kita diterima. Ilmu ni dia bahas, khususnya bahas tentang amalan kita, sama ada diterima atau ditolak. Ni ilmu ni diterima atau ditolak. Kalau ilmu fiqh, sah atau batal. Kan, solat kita ada wudu, kan, kita bersih daripada hadas kecil, hadas besar, bersih daripada najis, kita tutup aurat, masuk waktu, kan, menghadap kiblat, ikut syarat dia semua, rukun semua, solat
ikut semua syarat sah batal dia, semua ikut rukun dia semua, solat kita sah. Adakah diterima? Yang bahas tadi sah tak sah tu fiqh, ilmu fiqh yang kita belajar. Kena penting untuk belajar. Kan? Kemudian dah solat tu, adakah solat kita tu diterima ke tak? Ni, ilmu ni bahas. Solat kita tu diterima atau tidak. Tu yang lepas tadi imam doa, Rabbana taqabbal minna solatana, ya Allah terimalah doa solat kami. Minta. Ini ilmu ni bahas. Adakah solat kita, macam mana nak pastikan amalan kita tu diterima. Macam tu tidak riak contohnya. Tak ada riak, tak ada angkuh, tak ada ujub, tak ada kibir, takabur, memandang rekeh pada orang lain, tak ada. Ikhlas, kerana ikhlas. Apa dia ikhlas? Ilmu ni. Kan? Tu dia bahas untuk pastikan amalan kita tu diterima oleh Allah Taala. Ikhlas, tak ada ujub, tak ada berasa diri, bangga diri, tak ada. Ilmu ni lah bahas. Yang membahaskan sah dan batal, rukun dan syarat semua tu ilmu fiqh. Yang membahaskan ada pastikan ilmu kita tu diterima, amalan kita tu diterima oleh Allah Taala ni. Kitab ni, kitab ilmu tasawuf. Ya. Tauhid akidah. Akidah terus. Yang tu akidah ni untuk mengesahkan Allah Taala lah. Kalau kita tak sah yang tu, yang fardu ain dia, amalan kita memang bukan diterima, sah pun tak lagi. Sah pun tak lagi. Dia tapak. Tapak. Kan? Yang tu asas lah, basic, paling basic sekali tauhid lah. Kan, kalau tauhid kita yang fardu ain tu kita tak lepas, kita masih lagi tak pasti Allah Taala tu satu kedua, yang tu amalan kita bukan soal diterima tak terima, memang tak sah pun tak. Kan, tak terima memang langsung lah, sah pun tak. Kan, di tauhid tu penting lah. Yang ni pun penting, yang ni pun penting untuk pastikan amalan kita diterima. Itu lah. Macam kita lah, kita nak interview, kita nak mohon kerja, kita ikut semua syarat-syarat dia, isi borang, buat resume, semua ikut dengan kelulusan minima dia, semua ikut. Kita pergi hantar borang kita, dokumen yang kita hantar tu diterima ke tak? Dah cukup syarat, diterima. Dia ambil. Tapi adakah kita ni diterima lagi dengan dia? Belum lagi. Dah dokumen hantar semua sah dah, cukup syarat, CJ semua cukup syarat. Adakah kita akan diterima? Belum tentu. Diterima, dipanggil. Itulah. Belum tentu. Yang macam itulah ilmu ni, pastikan amalan kita diterima oleh Allah Taala. Qabul dipanggil qabul. Jadi hukum belajar ilmu ni fardu ain lah, tak dapat tidak. Sebab nak tahu, nak pastikan ilmu amalan kita diterima atau tidak. Apa cara-cara dia nak pastikan amalan kita ni diterima, batal amalan dia dan sebagainya apa. Itu Cuma bezanya kalau fiqh, kita semayang, lepas tu kita fikir tak cukup syarat, lupa ambil uduk, lupa baca Fatihah, tak rokok, tak sujud. Yang tu cara dia apa? Semayang lain. Yang ni lepas semayang tak ikhlas pula dah, riak pula dah tadi semua. Yang tu apa dia? Semayang lain tak? Istighfar, minta ampun. Tak ada lah semayang lain. Kan? Ini tak semayang lain. Cuma taubat, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Itu Faham kan? Jadi hukum belajar dia ilmu fardu, hukum belajar dia fardu ain. Dia ada juga perbahasan yang dalam-dalam tu, yang tu fardu kifayah lah. Kan? Yang takat yang ilmu yang kitab yang kita belajar ni, itu fardu ain, sekitar yang fardu ain. Dan adapun tempat ambil kitab ni, tempat ambil ilmu ni, sumber ilmu ni, sumber dia apa? Maka daripada Quran yang mulia, daripada Al-Quran. Kan? Daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini sumber ilmu yang kita belajar ni, sumber dia Al-Quran dan hadis lah, semua macam tu. Sumber dia Al-Quran dan hadis. Kan, alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Kan, orang yang riak, tak ada bagi. Kan, riak, apa dia riak? Jadi dalam kitab ni dibahas riak apa. Contohlah contoh. Kan. Dan juga hadis Nabi SAW. Ini ambilan kitab dia, ambilan sumber ambilan ilmu ni. Dan adapun namanya ilmu tasawuf, nama dia ilmu tasawuf. Ada orang panggil akhlak, kan, ilmu akhlak. Ada panggil ilmu tazkiyatun nufus,
Kan tazkiyatun nufus, ilmu mensucikan mensucikan jiwa. Kan mana-manalah kita panggil ilmu tasawuf. Dulu lagi panggil ilmu tasawuf. Faham setakat ni? Ada soalan tanya je. Kan? Ada soalan tanya, sampuk je. Kat tangan tanya. Boleh jawab, tak boleh jawab kita tangguhlah. Walaupun nak PKP dah ni besok. Tak tahu macam mana. Dan ketahui olehmu bahwasanya maksud daripada ilmu tasawuf ini membersihkan segala anggota yang zahir daripada perbuatan yang keji. Membersihkan anggota zahir daripada perbuatan yang keji. Bahwasanya maksud daripada ilmu tasawuf ini membersihkan segala anggota yang zahir daripada perbuatan yang keji. Anggota zahir kita bersihkan daripada perbuatan yang keji. Perbuatan dosa lah. Kan? Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Itu lah. Maksud daripada ilmu ni supaya kita jaga, kita bersihkan anggota zahir kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Anggota zahir kita ni daripada perbuatan maksiat. Minum arak, main judi, tengok aurat, kan? Berjalan gunakan kaki pergi ke tempat maksiat, jaga mata daripada tengok benda-benda maksiat. Nak jaga anggota zahir ni daripada perbuatan-perbuatan, daripada kekotoran yang zahir, maksiat. Supaya dapat jaga hati. Bila dah zahir bersih, barulah hati bersih. Kan? Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Yang tu dapat jaga hati. Kan? Bila zahir terpelihara daripada dosa-dosa yang zahir, hati pun insya-Allah dapat jaga daripada perbuatan dosa-dosa hati. Tapi kena tahulah, kalau tak tahu tak jadi kat. Kena tahu ilmu dia lah. Kan sagi zahir dia terpelihara daripada buat dosa. Mata dia terpelihara daripada melihat perkara-perkara yang melihat aurat misalnya. Kan? Tapi hati dia tak jaga. Dia rasa dia bagus pula dah. Kan? Zahir dia jaga ni, sembahyang 5 waktu, tapi hati dia silap, dia tak jaga. Dia rasa dia bagus pada orang lain. Dia memandang lekeh pada orang lain yang tak solat jemaah sama-sama dengan dia. Hati dia tak jaga. Jadi kena dua-dua sekali, seiring. Macam tu kena seiring. Tu kena belajar. Kena tahu. Kena seiring. Zahir dan batin kena seiring. Syariat dua. Syariat zahir dan syariat yang batin. Tu kena jaga. Kan? Dia jaga tingkah laku dia, pakaian, menutup aurat dan sebagainya, elok dia, bagus. Zahir dia bagus, bersih daripada kekejian misalnya. Tapi batin dia tak jaga. Kan? Dia menghinakan, dia memandang lekeh pada orang lain yang berdosa. Kan? Mandang lekeh, mandang hina. Tak boleh pandang lekeh. Tak boleh pandang lekeh pada orang lain yang bermaksiat. Tak boleh. Kita kena ingkar perbuatan dia dan kau boleh bawa dia kepada kebaikan. Tapi jangan tak boleh pandang lekeh kat dia, tak boleh. Salah satu syarat nak cegah kemungkaran ni, kita tak boleh berasa kita ni lebih mulia daripada dia. Itu salah satu syarat. Kita nak cegah kemungkaran ni, kemungkaran apa dia? Kemungkaran berjudi misalnya. Kita nak cegah ni. Okey, boleh cegah kemungkaran betul-betul mengikut cara menurut lunah-lunah dia. Tapi antara syarat dia, hati ni jangan berasa kita lebih mulia daripada dia. Jangan macam tu. Jaga tu. Jangan rasa macam tu. Kita bersyukur kita dijaga, kita terjaga daripada maksiat, kemungkaran yang dia buat. Kita bersyukur pada Allah Taala. Kan? Tapi janganlah rasa kita ni lebih bagus daripada dia, tak boleh. Kita tak tahu pengakhiran macam mana. Ingat hadis macam itu saya baca kan? Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Kan, satu orang lelaki beramal sebagai amalan ahli syurga pada pandangan mata manusia, padahal dia ahli neraka. Pandangan mata manusia baik, tapi di sisi Allah Taala dia ahli neraka. Hati tak jaga, batin dia tak jaga. Wa innal rajula la ya'malu bi amali ahli nar. Kan, fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Satu orang lelaki beramal dia dengan amalan ahli neraka pada pandangan mata manusia, tetapi dia ahli syurga. Setiap kali dia buat dosa, tempat-tempat sunyi dia bertaubat, dia menyesal tak nak buat dah, tapi lepas tu tak kawal dia, buat dosa lagi.
Lepas tu dia bertaubat, menyesal lagi, buat lagi. Macam itulah seterusnya. Itu zahir pada pandangan mata manusia, mata kita, dia ahli neraka. Tapi rupanya dia ahli syurga. Sebab tu tak boleh kita nak cegah kemungkaran, nak apa-apa, kita tak boleh memandang, merasa kita ni mulia daripada dia. Betul tak? Dan dikehendaki daripada segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Jadi kita nak belajar supaya macam mana kita nak jaga 7 anggota yang zahir kita ni. Nak jaga daripada melakukan dosa. Pertama, mata. Mata ni jaga daripada maksiat. Kan? Jangan tengok aurat. Aurat-aurat perempuan, aurat lelaki jangan tengok. Jangan tengok. Waddul basar, tutup mata. Tundukkan pandangan. Jangan tengok perkara haram. Kan, makruh pun jangan tengok kalau boleh. Yang haram patah lagi memang tak boleh lah. Tinggal. Ya. Yang makruh apa dia? Makruh. Misalnya tengok apa? Tengok berhala. Dengan kagum. Lalu depan batu cave ni. Ni lah ni pagi. Ni lah ni apa ni berhala paling besar di Asia ni. Tengok macam tu. Kan? Ludah. Guru saya tu bawa kereta, setiap kali lalu depan kuih dia ludah. Bukan ludah keluar semua pun, macam isyarat. Benci dengan syirik. Kan? Benci dengan syirik. Bukan menghina Tuhan lain, tak boleh lah. Kita benci dengan syirik tu. Kita engkar dengan kesyirikan. Tengok kemaluan sendiri makruh tanpa hajat. Kan? Tengok aurat sendiri tanpa hajat tu makruh. Kan? Tengok yang haram aurat lah. Tengok aurat. Betul. Aurat lelaki mana? Antara pusat dan lutut. Kalau dia solat, aurat ketika dia solat, aurat lelaki di hadapan Allah, iaitu ketika dia solat, antara pusat dan lutut. Di hadapan perempuan yang ajnabi, yang tak ada hubungan mahram, seluruh badan. Kan? Lagi kan, depan rumah apa, dipakai kain kemplikat, tutup pusat, tutup lutut, dah lah cangkui. Tutup aurat kata dia. Tak tutup, tu tak tutup aurat. Tu tak tutup aurat. Perempuan mana boleh tengok ni, dada kita tak boleh tengok. Perempuan ni tak boleh tengok ni semua ni. Kan? Tak boleh. Aurat. Yang kata pusat antara lutut, yang kata aurat kita antara pusat dan lutut tu, yang tu untuk solat. Aurat kita aurat laki-laki solat, dan aurat sesama lelaki. Macam tu lah. Jadi jaga pandangan. Jaga pandangan mata. Macam tu kan? Kalau kali pertama tengok rezeki lah. Tak sengaja. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaah. Kan, aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pandangan tiba-tiba, tak sengaja tengok aurat, kan. Fa amarani an asifa basari. Maka Rasulullah perintahkan kepada aku supaya aku palingkan pandangan aku. Jangan tengok. Kali pertama tak apa. Tak sengaja. Kan. Yang berdosa tengok terus tengok rapat dia panggil. Yang tu berdosa. Tapi kalau dah kali pertama tengok, cepat-cepat paling. Itu tak apa. Jaga mata. Orang tasawuf, setengah orang tasawuf, orang sufi, ulama-ulama yang soleh ni, dia kadang-kadang tu pada tempat dia muka orang tak boleh tengok. Muka lelaki pun tak tengok, tunduk. Perempuan patah lagi, laki-laki pun tak tengok. Sebab apa? Kalau dia tengok, hati dia nak mengumpat orang tu. Dia ni muka buruk. Kan? Dia tak tengok. Ada orang macam tu di peringkat mujahadah dia. Kan? Dia tengok. Muka tak tengok, tunduk. Sebab kalau dia tengok, macam-macam adalah hati dia kata kat orang ni. Kan? Dia kata, rupanya macam ni. Dia akan baca orang tu. Dia tak mau macam tu. Dia tak tengok. Yang tu dialah mujahadah dia lah. Kan? Mujahadah dia. Kalau tengok pun tak ada kata apa, tak apalah. Kan? Tapi nak cerita betapa subjek ilmu ni adalah hati. Dia tak tengok muka laki-laki pun. Kalau tengok tu menyebabkan hati dia kata macam-macam kat kawan tu. Jadi kita ni kena faham dengan dia. Kawan tu tengah sedang apa? Sedang dalam menjalani rawatan hati. Dia tengah merawat hati tu. Kan? Dia tengah merawat hati. Kita kena faham dengan dia. Bukannya dia tak tengok kita sebab dia sombong, tapi dia sedang merawat hati, menjalani rawatan.
Kena faham lah dengan dia. Kan. Muka perempuan lagi lah tak tengok. Perempuan walaupun muka bukan aurat, kan. Ada beza pendapat lah. Kan, muka perempuan ni macam mana kan. Tak tengok muka perempuan. Sahabat-sahabat dulu tak tengok muka perempuan. Tak tengok. Sahabat-sahabat dulu. Perempuan, muka tak tengok. Kalau tengok, nanti maksud dia apa? Kalau tengok maksud dia nak risik ke? Dia nak masuk. Kan? Kalau dia tengok, lepas tu dia masuk. Dia pergi risik. Perempuan tak tengok. Muka tak tengok. Kan? Tu jaga mata. Daripada mata masuk ke hati. Orang cakap kan. Daripada mata masuk ke hati. Jangan tengok. Itu rancangan-rancangan hiburan di TV tu. Kan? Hiburan-hiburan di TV, siaran-siaran drama-drama yang ada aksi-aksi entah apa-apa. Orang Islam kita pun jangan tengok. Kalau kita tengok, kita petik rangkaian dia tu, kita menyumbang untuk rating siaran dia tu. Rating tu tinggi kan. Bila rating tinggi, iklan nak bayar mahal. Iklan mahal. Bagi sumber kat dia. Bagi pendapatan yang tinggi kat dia. Jadi semua tu berdasarkan rating. Siapa yang bagi rating? Kita yang tengok ni lah. Artinya kita menyokong. Kita menyokong maksiat tu. Kan? Drama-drama Melayu tak apa-apa sekarang ni. Orang Islam kita. Macam tu lah. Jadi jangan sumbang. Jangan menyumbang kat orang ni. Kita tengok artinya kita sumbang kat dia. Kita tak berasa kita bagi apa-apa kan. Tapi kita sumbang. Kita tengok dia, kita sumbang kat dia. Kita sumbang rating kat dia. Kan? Iklan tinggi. Iklan mahal. Kan? Jadi benda tu boleh menghasilkan untung kat dia. Kan? Nanti dia buat lagi. Sebab apa? Kita bagi rating kat dia. Jangan tengok. Mata. Pertama mata, kedua telinga. Perkara yang kena jaga. Yang ilmu ni bahas. Telinga ni jangan dengar benda-benda yang maksiat. Mata tengok benda-benda yang elok je lah. Fikir pada ciptaan Allah Ta'ala. Qul siru fanzuru kaifa badal khalq. Kan, summa yunshi'un nash'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kata jalanlah di muka bumi ni, fanzuru kaifa badal khalq, kemudian lihat bagaimana Allah Ta'ala memulakan penciptaan dia. Fikir penciptaan Allah Ta'ala ni, ciptaan Allah Ta'ala ni fikir. Jalan di muka bumi dan lihatlah bagaimana Allah Ta'ala memulakan makhluk ni. Kemudian Allah Ta'ala yunshi'un nash'atal akhirah, Allah Ta'ala memulakan semula penciptaan dia yang sudah hancur. Allah Ta'ala hidupkan semula. Macam mana? Fikir. Kan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Fikir pada ciptaan Allah. Berfikirlah pada penciptaan Allah Ta'ala ni. Ciptaan Allah Ta'ala ni Nabi suruh fikir ni. Kita tengok ciptaan Allah Ta'ala, fikir. Tengok kebesaran Allah Ta'ala. Tengok langit. Nabi tengok langit. Nabi baca apa? Ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Kan, Nabi dia tengok langit, Nabi baca apa? Ma khalaqta hadha batila, tidak engkau jadikan ini sia-sia. Kan, subhanaka, maha suci engkau, peliharalah kami daripada azab api neraka. Petikan ayat Quran tak salah. Kan, tengok. Baca. Tengok langit, tengok penciptaan Allah. Tu gunakan nikmat mata. Tengok wajah kedua ibu bapa. Tengok kedua ibu bapa. Tengok dengan pandangan yang kasihan. Tu antaralah. Kedua, telinga dengar benda yang baik-baik, dengar ilmu, dengar bacaan Al-Quran. Kita syukur ke atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita. Antaranya nikmat telinga. Dengar yang baik-baik, jangan dengar yang buruk. Yang lara-lara tak payah. Dengar lagu yang memuja perempuan, tak payah dengar. Kan? Haram. Haram. Kita dengar lagu-lagu yang memuja-muja perempuan, tak payah lah. Kan? Lagu-lagu yang lara. Kan? Tak payah. Nak dengar lah yang memuji kebesaran Allah. Kan? Itu pun jangan sampai tinggal kewajipan. Dengar nasyid tak mayang. Kan? Contohlah. Dengar ayat-ayat suci Al-Quran. Kan? Syukur nikmat telinga. Syukur semua nikmat yang Allah bagi ni. Kan?
sarfu abdi jami'a ma an'amallahu bihi ila ma khuliqa li ajlih. Kan seorang hamba menggunakan semua nikmat yang Allah Taala bagi dekat dia ni ke arah tujuan apa nikmat tersebut dicipta. Itu nama dia syukur. Syukur. Kan mata dicipta apa? Dicipta untuk melihat kebesaran Allah. Okay, kita gunakan mata ni melihat kebesaran Allah. Itu nama dia mensyukuri nikmat mata. Telinga dicipta untuk apa? Di antaranya untuk mendengar ayat suci Al-Quran. Kita pun guna untuk mendengar ayat suci Al-Quran. Itu nama dia mensyukuri nikmat telinga. Itu syukur. Kan? Semua macam tu. Kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni ke arah tujuan apa nikmat itu dicipta. Tangan misalnya. Dicipta untuk apa misalnya? Untuk mengangkat menadah tangan doa. Untuk apa? Untuk takbiratul ihram. Untuk apa? Untuk menghulurkan sedekah. Itu nama dia mensyukuri nikmat tangan. Syukur. Kalau kita guna sebaliknya, kita kufur dengan nikmat tangan. Kita guna untuk mencuri, guna untuk menzalimi orang lain. Telinga kita guna untuk mendengar perkara-perkara maksiat. Mata kita guna untuk melihat benda-benda yang diharamkan untuk melihat. Itu nama dia kufur dengan nikmat tangan, kufur dengan nikmat telinga, kufur dengan nikmat mata. Jadi semua kena guna ke arah apa tujuan nikmat itu dicipta. Itu nama dia syukur. Kan? Jaga telinga. Jangan dengar benda-benda maksiat. Mengumpat jangan dengar. Orang kawan kita mengumpat orang lain, kan mengumpat saudara lain, jangan dengar. Jangan dengar. Tak apa nak pergi kedai tak. Kawan tu baru nak start mengumpat lah. Kita tak apa nak pergi kedai. Kita nak ada hal. Jangan join. Jangan tu lah. Telinga. Caci maki, cela-cela semua tak sah. Lidah. Lidah pun kena jaga. Ni cerita ni, kitab ni nak cerita yang tu lah. Kan lidah, dosa-dosa lidah apa dia? Mengumpat antaranya, berkata-kata yang sia-sia. Kan lidah kena jaga. Lidah lembut, boleh cakap macam-macam. Kan menipu, lidah lah. Mengumpat pun lidah, mencela pun lidah. Semua lidah. Banyak dosa daripada lidah. Sebab tu diam. Kan kalau kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya, kan falyaqul khairan al yasmut. Kalau kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya, kan, dan hari kiamat, beriman dengan Allah dan hari kiamat, kan, hendaklah kamu berkata yang baik ataupun diam, dua ya. Kita bercakap yang baik yang memberi manfaat, ataupun kita diam. Kalau betul-betul kita beriman dengan Allah dan Rasul, hari akhirat, hari kiamat, kita beriman, kita cakap yang baik saja, ataupun kita diam. Betul? Kadang-kadang lagi baik kita ni tidur. Kadang-kadang lagi baik tidur. Kalau kita tahu kita ni, kalau kita jaga, kita buat benda maksiat, buat benda-benda yang berdosa, kan, mengumpat, mendengar yang tak elok, tengok yang tak elok, lagi baik waktu tu dia tidur. Kan? Tidur tak apa lagi, tidur tak ada dosa apa. Kan, tidur tak buat apa. Kan? Tapi janganlah kadang-kadang jadi racun, tidur terlajak. Tentu lah. Jaga lidah. Jaga lidah. Dan keempat, perut. Jaga perut. Jangan makan yang haram misalnya. Ataupun jangan makan yang lebih-lebih. Kan? Jangan melampaui batas. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan melampau. Dibagi paling kurang untuk kita orang awam ni, kantung perut kita tu 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 bernafas. 3. Kan? Tak lebih pada tu. Jangan lebih. Kan? Makan. Itu lah. Jaga perut. Yang haram tak usah makan lah, tak usah ambil. Kan? Tok Guru Sidik dia kata, Tok Guru Sidik makan apa ni? Makan yang haram akan menghasilkan perbuatan yang haram juga. Kan? Makan yang haram menghasilkan perbuatan yang haram. Makan yang halal menghasilkan perbuatan yang baik lah. Kan? Itu kena jaga. Yang syubhah semua tinggal. Yang kita tak pasti halal, kita tak pasti haram, kita tinggal. Tak pasti ni halal ke haram, tak pasti. Tinggal. Ambil yang halal. Jaga perut.
Lidah, perut semua jaga. Saya ingat cerita kisah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, seorang wali Allah lah, dan ulama yang soleh, kan, ulama. Fudail bin Iyad ni, dia makan macam mana? Air, roti tu dia cicah roti, telan. Cicah roti, telan. Orang tanya dia, kenapa buat macam tu? Kenapa telan tak kunyah? Dia kata kalau dia kunyah, dia rugi banyak tasbih. Rugi, kunyah. Kan tak tasbih kalau kunyah. Jadi tak kunyah. Dia telan. Tu Fudail bin Iyad. Rumah dia nak roboh. Dia mati elok rumah dia roboh. Kan? Orang hebat. Kan? Fudail. Asal dia qati'un tariq. Asal dia penyamun. Fudail bin Iyad ni. Asal seorang penyamun. Dia bertaubat sampai jadi seorang ulama. Ulama besar tu. Di Masjid Haram mengajar. Kan? Fudail bin Iyad. Satu hari dia nak merompak orang hafiz Quran. Orang hafiz Quran jampi dia. Nak panah ayat Quran. 3 ayat tak silap. Ada kisah dia. Kan? Tu dia bertaubat. Merau taubat. Taubat tu jadi wali. Kan? Fudail. Orang hebat. Macam tu lah. Perut kena jaga. Kelima, faraj. Faraj kena jaga, faraj. Kan? Laki-laki dan perempuan. Syahwat dia. Kena jagalah semua tu. Dan keenam, kedua tangan. Kan, gunakan yang baik-baik lah untuk berdoa, takbiratul ihram, bantu kawan yang lain, kan. Bantu saudara-saudara kita, tangan ni guna ke arah tu, kan. Dan ketujuh, dua kaki pun kena guna ke arah kebaikan lah, kan, kaki ni semua dia bahas dalam ilmu ni. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ini. Nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Dan iaitulah segala anggota engkau. Kan, ingat dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala bagi kita nikmat yang besar-besar. Iaitu anggota ni lah. Anggota ni. Mata, telinga, tangan, kaki, perut, faraj. Allah Ta'ala bagi. Nikmat yang besar. Kita guna ke arah kebaikan. Dapat pahala. Kan. Besar nikmat Allah Ta'ala bagi. Dan iaitulah segala anggota engkau. Yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurinya. Wajib kita jaga semua anggota ni dan mensyukuri dia. Mensyukuri macam mana hati? Macam mana tadi? Kita menggunakan nikmat tersebut ke arah tujuan apa nikmat tu dicipta. Kan? Kita guna nikmat telinga untuk mendengar ayat suci Al-Quran misalnya. Kan? Itu nama dia mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Jangan salah guna. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Kalau kita tak jaga semua ni, anggota ni akan jadi saksi ke atas kita. Betapa kita tidak menggunakan dia ke arah kebaikan. Akan jadi saksi nanti. Kalau kita tak jaga tangan kita, tak jaga telinga kita, tak jaga lidah kita, tak jaga perut kita, tak jaga kaki kita, tak jaga kemaluan kita, tak jaga daripada perkara-perkara maksiat, kita tak jaga. Semua ni akan jadi saksi. Semua anggota ni akan jadi saksi betapa kita berdosa dengan dia. Macam tu lah. Seperti firman Allah Ta'ala, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari kiamat, mencap oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu. Tak boleh cakap. Lidah tak boleh cakap. Dari kiamat nanti lidah dah dipatri. Tak boleh cakap. Artinya menegah ia akan dia daripada bercakap. Allah Ta'ala tegah lidah kita daripada bercakap. Tak boleh cakap dah. Tak boleh buat apa dah. Kan? Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu. Kan? Wa tashhadu wa tukallimuna aydihim. Allah Ta'ala jadikan tangan-tangan kita ni boleh bercakap untuk menjadi saksi. Kita buat dosa apa. Mulut tak boleh cakap dah, mulut diam. Tangan yang cakap.
Kan aku jadi saksi, ya Allah, tangan ini diguna untuk takbir padamu, untuk mengangkat takbiratul ihram. Aku menjadi saksi, ya Allah, dia menggunakan aku untuk berdoa padamu. Misalnya kan, untuk mengangkat tangan. Ya Allah, aku menjadi saksi, dia menggunakan aku untuk berjudi misalnya. Dia jadi saksi semua. Mulut tak boleh cakap. Kan? Dan menyaksi oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu, mengusahakan dia di dalam dunia. Kaki pun macam tu jugalah, akan jadi saksi. Kan, bercakap, ya Allah, aku jadi saksi, dia menggunakan aku untuk pergi ke masjid misalnya. Kaki cakap, ya Allah, aku menjadi saksi, dia gunakan aku untuk pergi ke majlis ilmu. Ya Allah, dia menggunakan aku menjadi saksi, dia menggunakan aku untuk pergi ke majlis, ke program-program hiburan yang melalaikan kau misalnya. Kan, dia jadi saksi. Jadi kena jagalah. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Kan, anggota akan boleh cakap, kan, boleh cakap dengan perbuatan yang kita buat. Kita berjudi, kita buat apa pun, tengok yang maksiat, mata jadi saksi, semua jadi saksi. Betul lah. Na'udzubillah lah. Termasuk bumi ni, bumi yang kita pijak ni, semua akan jadi saksi. Bumi-bumi yang kita pijak, kita buat apa atas dia? Kita buat maksiat, dia jadi saksi. Kita buat apa? Kita buat taat, dia jadi saksi. Kalau kita buat maksiat di satu tempat, kan, dia akan jadi saksi nanti. Ya Allah, dia melakukan, dia bermaksiat padamu di atas aku, dia jadi saksi. Lepas tu kita bertaubat, dia lupa saksi tu, dia lupa. Kan, saya ingat masa saya belajar dulu, guru saya cakap macam tu. Kan, kita buat apa? Kita buat maksiat kat situ, kita bertaubat, dah bumi kat situ jadi lupa. Kan, yang di situ, yang di keliling tu lupa dah untuk bahawa kita pernah buat dosa atas dia selepas kita bertaubat. Bumi jadi saksi. Sebab tu kita solat, disuruh solat banyak tempat. Dah solat, bagi salam, nanti nak main sunat, alih sikit tempat duduk, kan, tempat berdiri tu, supaya banyak tempat bumi ni menjadi saksi untuk kita. Macam tu, alih tempat. Firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan, daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu. Kan, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum. Kita ketika kita hidup di dunia, kita buat jahat, kan, kita buat apa, buat jahat, kita tak boleh nak sembunyi diri kita daripada mana? Daripada telinga kita menjadi saksi. Kita buat jahat apa pun, telinga kita akan jadi saksi. Wala absarukum, dan pandangan kamu, mata kita pun akan menjadi saksi. Kita buat maksiat, kita buat jahat apa pun, telinga dan mata boleh menjadi saksi. Kan, di akhirat besok. Wala juludukum, kulit kita ni semua akan jadi saksi kita buat maksiat. Kan, jadi tak ada tempat nak elak, tak boleh nak mengelak. Tentu. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Kan, ni mata, telinga, kulit kita ni semua akan jadi saksi kejahatan yang kita buat. Tak ada cara nak elak daripada semua tu kecuali kita tak buat maksiat. Tu je lah. Kan. Ataupun kalau dah buat tapi bertaubat. Kan. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa. Mata, telinga, kulit tak bercerai daripada manusia. Tak boleh cerai daripada kita, boleh? Tak boleh. Jadi kok mana pun dia akan jadi saksi. Kan? Tak bercerai daripada manusia. Selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 tersebut. Nanti musannif ni akan hurai 7 fasal daripada anggota yang 7 ni. Nanti musannif ni akan cerita pada kita tentang akan bahas kepada kita secara terperinci tentang anggota-anggota 7 yang wajib kita pelihara. Terjaga. Kita kena jaga ni. Segala semua
maksiat mata, maksiat telinga, tangan, kaki, perut dan faraj. Kena jaga. Nanti musannif kata dia akan cerita kat kita 7 fasal. Dia cerita tentang dosa mata, dosa telinga, mata, hati, faraj, perut, semua dia cerita kat kita. Kan? InsyaAllah. Macam tu lah. Ada soalan? Tak soalan? Apa ni? Ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu Ustaz. Tapi macam tadi Ustaz cakap semua tu akan jadi saksi. Jadi kalau Allah memerlukan saksi-saksi tu. Tak perlu pun. Tak perlu. Tapi itu dipanggil apa? Dipanggil apa? Formal dia macam tu. Formality dia macam tu. Formal dia. Macam tu lah. Memang macam tu. Allah Ta'ala nak macam tu. Untuk tunjukkan kekuasaan dia apa semua. Kan? Tak perlu pun. Allah Ta'ala tak perlu saksi. Tak perlu tangan kita untuk menjadi saksi atas dosa yang kita buat. Tak perlu. Allah Ta'ala dah tahu dah. Tapi formal dia macam tu. Kan? Allah Ta'ala tetapkan macam tu. Malaikat-malaikat semua tak perlu. Allah Ta'ala tak apa? Tak perlu. Tapi Allah Ta'ala macam tu. Dia nak macam tu. Kan? Antaranya untuk menunjukkan kekuasaan dia. Mungkin antara hikmah dia boleh apa ni? Boleh menimbulkan rasa gerun lagi daripada kita. Kan kita buat jahat, alamak kulit ni jadi saksi. Kan. Jadi formal dia macam tu. Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha Tahu. Tak perlu pun. Tapi Allah Ta'ala dah tahu. Formal dia macam tu. Itu lah. Ada soalan? Tak ada? Dah isyak dah. Tak ada apa? Tak ada apa, nanti kita sambung lagi. Ikut SOP sampai masuk waktu kan? Kan? Ustaz, Ya. dalam bulan puasa kan baik kita menjaga semua mulut kita, telinga kita kan. Itu berkaitan dengan puasa. Kita sia-sia puasa kita jadi kita mengumpat dengan yang tak baik kan. Betul? Puasa bukan kita puasa tubuh kita je lapar. Puasa mulut, telinga, mata dan semua ni semua anggota yang kita ada lah. Jadi kalau kaki pergi ke masjid kaji kita jaga kan. Buat ibadah kaki tangan kita buat ibadah sembahyang tarawih semua. Kesimpulannya ni bukan kita hanya perlu dalam bulan Ramadan saja kan. Baik-baik maknanya anggota semua ni kita jaga seumur hayat kita lah. Betul. Itu maksudnya. Betul. 24 jam lah. Kita jaga semua anggota badan ni. Cumanya kalau masuk puasa lebih-lebih lagi lah. Kalau tidak dapat penat lapar dahaga je. Tak dapat pahala ataupun kurang pahala. Kan? Balik pada soal hati tadi. Memang kerja hati ni lintas di dalam hati kita semua Allah yang tahu. Tapi manusia suka menilai judgemental kata orang. Dia nak menghukum. Dia tengok dia berzahir. Mata manusia memang zahir buat tapi jadi dia menilai seseorang tu tinggi lah. Tapi kita tahu hanya Allah yang tahu. Allah Ta'ala tahu. Orang yang buat jadi ustaz kita tadi. Tapi itu yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Yalah betul. Cumanya membersihkan hati kita menuju waktu ini itu susah sangat. Jangan. Sangka buruk dia panggil husnuzon. Suudzon. Kan. Hati ni memang kena jaga betul lah. Kalau ada yang tak elok dalam hati ni, cepat-cepat kita tangkis. Tolak. Kan. Jangan ada sangka buruk, jangan ada apa-apa just orang dalam hati, tak boleh. Biar. Itu tasawuf. Kalau itulah. Dia sampai hati nak mengatakan orang apa semua, buat apa pun dengan ikhlas. Apa tu, dengan orang pun jangan mengata mulut dan hati, jangan. Kan? Tak boleh. Jangan kata. Jangan anggap tak elok dengan orang, pandang serong orang, suuzon, tak boleh. Kecuali ada tempat-tempat dia lah. Tapi secara tak ada apa-apa masalah, jangan suuzon, tak boleh. Kan? Memang sampai macam tu. Tasawuf dia apa subjek dia? Hati kan? Hati. Dia beza dengan apa? Civic yang kita belajar ni, yang tu dia tak sampai ke hati. Dia tak cerita dah tu. Dia tak cerita dosa pahala, dia tak cerita dosa pahala. Kan? Kalau civic misalnya dia cerita tentang rendah diri, yang tu je lah. Kalau yang ni rendah diri dan hati pula, ikhlas ke tak ataupun nak pujian. Semua dia jaga, semua dia jaga. Tu betul lah tu. Kita kena jaga hatilah, jangan sangka buruk dengan orang. Tak boleh, tak elok. Kan? Kita suka tak orang sangka buruk kat kita? Kita tak suka. Macam itulah kita buat kat orang. Kan? Kita pun jangan sangka buruk dengan orang.
Kita pun suka macam apa yang kita suka, itulah kita bagi dekat orang. Kan? Itu disebut apa, la yu'minu ahadukum hatta tuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kan? Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah kamu kasih saudara kamu sebagaimana kamu kasih pada diri sendiri. Macam mana maksud dia? Kita tak suka orang sangka buruk kita, kita pun jangan sangka buruk dengan orang. Kita kasih dekat orang tu apa yang kita kasih kat kita. Kita suka kita kaya, kita nak kawan kita kaya. Kita suka kita apa? Kita suka kita bahagia, senang dengan keluarga. Kita nak kawan kita pun macam tu juga, bahagia, senang dengan keluarga. Kita suka apa? Kita suka kita anak kita lulus periksa dengan cemerlang. Kita suka juga kawan kita pun anak dia periksa lulus dengan cemerlang. Kita suka perniagaan kita maju. Kita suka juga kawan kita perniagaan dia maju. Itu kasih dengan saudara dia sebagaimana dia kasih dengan diri sendiri. Kita tak apa? Kita tak suka apa? Kita tak suka kita ni diumpat. Itulah kita tak suka kawan kita diumpat. Kita tak suka apa? Kita tak suka kita ni dipandang serong. Itulah kita suka dekat kawan kita. Apa dia? Tak suka dipandang pandang serong. Macam itulah semua. Itu maksud kasih kawan yang saudara dan yang lain sebagaimana dia kasih pada diri sendiri. Jadi kita tengoklah apa yang kita nak dengan diri kita dan apa yang kita tak nak diri kita. Begitulah kita perlakukan pada saudara kita. Macam tu. Itu sempurna iman, kata Rasulullah. Sempurna iman. Kalau tidak, iman kita tak sempurna. Kalau kita tak sampai tahap tu, iman kita tak sempurna. Iman kita ada cedera. Kan? Jadi kita apa yang kita suka kat kita, itulah kita suka kat orang. Apa yang kita tak suka dengan kita, itulah kita tak suka dengan orang. Kita tak suka kita dipandang serong, itulah kita tak suka kawan kita dipandang serong. Kita perlakukan orang lain terhadap kawan kita sebagaimana kita suka dekat diri kita dan apa yang kita tak suka pada diri kita. Macam itulah. Tak mahu sangka buruk. Itu subjek dia hati. Macam tu Buat apa pun ikhlas dan jangan kata kat orang. Walaupun dalam hati. Dalam hati. Kalau ada sangka-sangkaan yang tak elok tu, tangkis buang. Kan? Tangkis buang. Kan? Saya pun dulu ada juga nak cerita lah ni. Ada, mesti ada, semua orang ada. Kan tak ada yang elok. Ustaz, saya ya. Contohnya jemaah tabligh datang sini. Jadi petang selepas asar ziarah rumah-rumah. Ya, rumah-rumah. Jadi jemaah tabligh pun sebutlah ajak surau malam ni. Contohnya ya. Jadi macam-macam dah jemaah tabligh bercakap kan. Yang si tuan rumah dah ajak tu, insya-Allah. InsyaAllah saya datang. Okey. Jadi okeylah. Kebanyakan macam itulah. Rumah-rumah ni. Tapi rumah-rumah macam tu jawapan dia. Bila malam tak ada seorang pun datang. Jadi terlintas hati saya ni. Tengok tu kan. Dalam hati saya tengok tu. Bukan main lagi, insya-Allah tu datang. Ni haram datang. Jadi hati ni berkata-kata Ustaz. Jadi itu pun tak boleh kan. Kita kena sangka baik dengan orang kan. Betul. Jadi macam saya dah sangka buruk. Jadi itu pun tak boleh kan Ustaz. Tak boleh. Kan? Tapi saya pun hati jahat ni minta juga kata sehat badan tak datang. Apa ya cakap insya-Allah. Tapi tak datang pun. Jadi itulah jadinya. Yang tu kalau secara personal, secara peribadi, kita tak maulah sangka macam tu kan. Tapi untuk kita muhasabah sama-sama, kita cari apa punca kenapa depa tak datang-datang. Itu tak apa, kita cari. Apakah kerana mereka malas, kerana mereka ni benci dengan kita, carilah punca. Itu bukan sangka buruk kan. Tapi kalau nak personal dalam hati, macam tu tak boleh lah. Kan, untuk kita muhasabah tak apa. Untuk muhasabah cari apa kelemahan kita ke kelemahan depa. Cari untuk apa lah. Kan. Yang penting hati tu hati kena jagalah. Kan. Jemaah tabligh tu. Kita kadang orang sangka buruk dengan jemaah tabligh pun ada juga. Sama-sama lah. Sama-sama jaga. Perlulah kita kena minta maaf ya. Itu dah yang tu. Tak tanggung tak badan sihat. Tak. InsyaAllah. Kena lebih rumah, kena minta maaf balik lah. Tak apa, minta ampun je lah. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Tapi saya nak pergi ke rumah-rumah tu tak payah. Minta ampun lah, minta ampun. Minta ampun dengan Allah Ta'ala lah, takat tu je. Kan.
Tak ampun dengan Allah Ta'ala. Istighfar banyak-banyak. Istighfar. Kan? Apa? Di rumah dia, aku salah kamu salah aku apa? Tak payah lah. Istighfar ya, istighfar. Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak. Kan? Lepas tu kalau apa-apa yang hati kita rasakan sedap tu, kita rasa cepat-cepat istighfar kan. Cepat-cepat istighfar, minta ampun. Kan? Benda tu, apa ni, cepat-cepat minta ampun. Dia nak tengok minta ampun tu, memang benda ni susah. Allah Ta'ala bagi hati kita macam tu, ujian kat kita lah. Ujian kat kita. Kan? Ujian kat kita. Memang dahsyat. Kan? Dahsyat benda ni. Saya dulu, masa belajar dulu, duk ni, duk geram dengan kawan ni. Dalam kelas asyik dia boleh jawab, kita tak boleh jawab. Tergeram dengan dia. Kan? Hati ni, tengok dia jadi panas. Tengok jadi geram. Berlaku. Kan? Kita, memang benda tak elok lah. Dia ni, kan? Kita, kalau persaingan yang bagus tak apa, aku nak jadi lebih baik dengan dia. Itu bukan sekadar tu, bahkan nak pula benda tak elok kat dia. Kan? Tu teruk tu. Kalau setakat kita nak bagi lagi depan pada dia, yang tu tak apa. Ni bukan setakat tu saja, nak maju pada dia, bahkan kita nak dia mundur, kita geram. Tu teruk tu. Kan? Jadi kita lawan, buat benda-benda yang bercanggah dengan kehendak kita. Apa dia? Beli dia rambutan, bagi dia. Beli dia apa-apa, bagi dia, bagi. Lepas tu ada baju kotor, ambil basuh. Ambil basuh. Buat yang tu. Lawan. Kan? Lepas tu dia pun elok dengan kita, baik dengan kita. Lama-lama hilang. Kan? Lawan. Jangan layan, jangan diikut perasaan tu, jangan ikut. Kan? Macam tak redha pula dengan apa yang telah bagi. Kan? Kena ada macam tu. Kan? Jangan ikut dia. Ikut, lawan nafsu tu. Sangka-sangka buruk membuang. Benda ni payah, kita akan ada, cuma kita nafi je lah. Kita tangkis dan kita minta ampun. Kan? Cara-cara dia bersaing lagi lah, sampai kita maju pada dia. Kan? Sampai dia pula geleng kepala tak boleh jawab. Kan? Kita pula berlain. Jangan ada yang lain, jangan ada bermaksud buruk pada dia. Kita bersaing untuk kita lebih maju pada dia, tapi jangan ada maksud buruk dengan dia. Kan? Jemaah tabligh tak apa, dia berdakwah dan dia pun belajar bab hati ni, yang mana kena jaga apa semua. Kan? Kita lah kena hati-hati. Saya tengok masalah tabligh ni, kita ni lebih orang-orang yang didakwah tu, lebih pada jangan ni lah, jangan keras dengan mereka lah. Dia berdakwah, dia seru pada kebaikan kan, yang kita jangan keras dengan dia. Dia dakwah. Kalau kita tak setuju cara dia, kita senyap sudah lah, tak usah kata kat dia. Kan? Tabligh bagus tu. Dia antaranya, dia bukan nak ajak orang lah, tapi lebih kepada nak didik diri sendiri. Kan? Nak didik hati diri sendiri. Nak didik hati diri sendiri. Didik hati sendiri. Kan? Nak ajak orang satu, tapi lebih kepada diri sendiri tu, nak baiki diri. Kan? Kan senang. Kan? Pergi ketuk pintu rumah orang, Assalamualaikum, macam hati rasa tunduk ya, kan? Macam mana kena hina. Kan? Tu nak jaga hati tu, nak baiki hati, baiki hati. Sifat-sifat sombong tu, kan? Sifat-sifat sombong, angkuh dalam diri tu, nak baik. Kan? Kita pergi berdakwah. Betul lah. Adalah sifat-sifat riak. Sifat-sifat riak tak ada. Kita pergi tu, bahkan benda tu boleh rawat lagi. Sebab dia angkuh, sombong diri kan, rasa diri bagus. Kan? Pergi rawat dengan cara macam tu. Kawan saya, dia balik Al-Azhar, dia rasa dia hebat. Kan? Dia buat apa tau? Dia kerja pam minyak, cuci tandas tu. Dia nak rawat tu dulu. Kan? Mula balik Mesir, dia buat yang tu. Dia tak kata macam tu, tapi saya perhati macam tu lah dia. Dia balik Mesir, dia tak mengajar lagi, dia tak buat apa lagi. Dia kerja kat cuci tandas tu. Yang saya fikir, dia ni nak jaga, nak rawat lah. Sebab masa belajar dulu, dia passion tu. Masa belajar dulu kan. Dia tengok balik Mesir, tahu tanya dia pergi mana. Rupanya kerja kat Petronas, cuci tandas. Jadi cleaner. Dia nak jaga hati dia. Kan? Tu semua. Tapi bukan terus berterusan macam tu lah. Sia-sia lah dia belajar kat Mesir. Kan? Sia-sia lah. Bukan berterusan macam tu. Macam tu lah. Jaga. Imam Ghazali, dia semasa dia belum masuk dalam bidang tasawuf, dia ulama fiqh ni. Dia memang alim dan orang sekeliling dia memang tahu, memang dia dikenali sebagai seorang ulama besar ni, Imam Ghazali.
tiba-tiba satu hari dia sembahyang di belakang adik dia. Kan, sembahyang di belakang adik dia. Bukan. Dia jadi imam. Dia jadi imam pada adik dia. Adik dia mufarakah. Dah habis solat dia tanya, kenapa mufarakah? Adik dia kata, macam mana aku nak sembahyang sekali, aku nampak darah atas kepala kau. Nampak darah. Nak kena mufarakah lah. Imam Ghazali heran. Siapa guru kau? Imam Ghazali tanya. Sebab Imam Ghazali dia kata, dia cerita sendiri dalam kitab dia, Muqis bin Abdullah. Dia kata dia sembahyang. Mungkin bin Abdullah kitab tu. Dia sembahyang. Waktu dia sembahyang tu, dia rupanya dia sedang menyelesaikan masalah haid. Dia fikir masalah haid. Bukan khusyuk pun. Dia fikir haid. Dia ilmu fiqah. Jadi Ahmad nama dia, adik dia. Ahmad ni nampak darah farakah tu. Jadi Imam Ghazali dah tahu tu. Imam Ghazali tanya, guru kau siapa? Dia nak belajar dengan guru ni. Kan? Sejak itulah Imam Ghazali masuk dalam bidang tasawuf. Kan? Antara bisa dia belajar tu, nak belajar dengan guru ni. Guru ni dia kata, aku nak ajar kau ilmu, dah tinggi dah ilmu, dah ulama. Jadi apa dia yang guru ni suruh Imam Ghazali buat? Bakar kitab, basuh jalan. Basuh jalan. Kan, basuh jalan. Suruh basuh jalan. Lepas tu guru saya cerita, ni saya tak tahu sumber daripada mana, tapi guru saya cerita antara mujahadah Imam Ghazali ni yang guru dia suruh buat, guru dia suruh dia bawa buah kayu satu, usung pergi pasar. Dia tanya, jumpa budak, guru dia kata, tanya budak tu, budak nak buah ketuk kepala aku, ambil ketuk bagi buah. Yang tu. Masa tu orang keliling Imam Ghazali sini cerita. Masa dia masuk dalam bidang tu, guru dia arah suruh buat benda-benda macam tu. Dia kata semua kata dia gila. Kawan-kawan dia ulama-ulama yang sebanding dengan dia kata dia gila. Macam tu sekali. Kan, macam tu sekali guru dia suruh buat. Sebab angkuh dia lebih waktu tu. Sebab dia angkuh lebih. Bila buat semua tu, angkuh dia jatuh. Kan, ego dia jatuh dah. Kan, bagi buah, ketuk. Suruh basuh jalan, bakar kitab, semua buat. Lepas pada tu, kan, kita nak khusyuk dengan Allah, kan, nak rasa hamba dengan Allah, kita kena buang sifat-sifat angkuh tu. Kalau tidak, tak boleh dapat. Kalau kita pun angkuh, dalam keadaan keangkuhan tu, kita nak sembahyang, nak khusyuk, dapat? Tak dapat. Kalau buang sifat tu, tak ada sifat tu, baru boleh khusyuk, baru boleh rasa hamba. Jadi tu yang guru Imam Ghazali suruh buat macam-macam, benda-benda pelik. Kawan-kawan dia semua kata dia gila. Lepas tu tak ada lah. Lepas tu normal balik. Kan? Mula-mula tu nak jatuhkan tu. Jatuhkan angkuh tu. Kan? Tapi kita tak boleh, kita jangan buat yang tu. Jangan buat yang tu. Kan? Tu sebab buat lah. Kalau buat, orang kata kita gila lagi. Kan? Jangan buat. Kan? Sebab bukan bawah penguasaan guru. Dia kena ada guru lah. Guru hak macam tu lah, hak setarah tu. Kalau guru macam saya ni tak ada ke? Kan? Guru hak tahu tu lah. Guru hebat. Tukang kasut je. Tukang kasut. Kan? Tapi hebat. Rohani dia hebat. Kan? Habis ya. Tentang hati. Habis, tak ada soalan lah. Kita berhenti sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta Fikir pula dengan kau.